Baik. So, sebelum itu, sebelum kita teruskan, korang tak ada soalan Tak ada soalan kalau tak ada soalan, cikgu boleh proceed. Kalau ada soalan, boleh tuliskan dalam group chat. Kalau ada soalan, boleh tulis dalam group chat. Okey, setakat ini tak ada. Okey, terbaik Ikhwan Haziq. Okey, kita nak lihat bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Penentangan masyarakat tempatan ni berkaitan dengan pahlawan-pahlawan lah yang wujud di negara kita ini. So, bab ini sebenarnya terbahagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian iaitu yang pertama berkaitan dengan penentangan masyarakat tempatan. Iaitu apakah matlamatnya, apakah dia punya apakah dia punya matlamat dia, dan juga seterusnya bentuk-bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey. Baik, Abdul Rahman tanya, okey, minggu lepas hari Sabtu cikgu ajar bab 6 ke tak? Minggu lepas hari Sabtu kita buat latihan je. Kita buat latihan. Betul kan Ikhwan Haziq? Kita buat latihan saja kan? Ya, betul. Jadi kita tak masuk lagi kepada bab ini. Kita tak masuk. Okey. So yang ini bab 7 ini sebenarnya kita tak ikut kepada susunan tetapi kita ambil bab 7 ini berdasarkan undian yang telah kamu buat dulu. Ingat lagi kan kita buat poll hari tu, kemudian bab apa yang kamu nak revise. So kita pilih, ada yang pilih mula-mula hari tu bab 5, kemudian bab 7, kemudian bab 8. Jadi kita ikut turutan itu. Okey, jadi sekarang ini turn bab 7. Turn bab 7 Baik, kita lihat di sini. Okey, penentangan masyarakat, kamu penentangan masyarakat tempatan, kamu kena ingat matlamat dia. Okey, dan juga bentuk-bentuk penentangan. Itu bahagian pertama. Kemudian yang kedua iaitu kenapa penentangan ini berlaku, kerana nombor 2 iaitu sistem pentadbiran barat yang memberikan kesan terhadap pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kita tahu kan, British datang ke Tanah Melayu, dibuat NNS, buat NNMB, dibuat NNMTB. Jadi banyak beri kesan terhadap pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat tempatan. Banyak kemudian daripada situ kita telah melihat, okey, daripada yang kedua, okey, kita melihat iaitu berkaitan dengan yang ketiga di sini iaitu penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Okey, bagaimana kekuatan, apakah kekuatan masyarakat tempatan dan juga apa kelemahan. Of course, setiap sesuatu itu pastinya ada kekuatan dan pasti ada kelemahan. Okey, itu yang ketiga. So penentangan masyarakat tempatan kekuatannya dan kelemahannya, dan apakah faktor-faktor kegagalan. Kenapa penentangan masyarakat kita gagal? Itu yang kita nak kaji tu. Kita nak ambil iktibar. Dan kita lihat di sini iaitu berkaitan dengan yang keempat iaitu kesan penentangan masyarakat tempatan. Ada tak kesan? Ada. Kesannya terhadap pentadbiran British dan satu lagi kesannya terhadap masyarakat tempatan. Okey. So kita akan lihat dulu, mungkin kalau kita tak sempat untuk cover semua hari ini, kita mungkin ambil 2 bahagian dululah kita ambil 2 bahagian dulu, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey. Baik, semua dah sedia? Okey, kita mulakan dengan matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, kita tak mau cerita tentang yang kecil-kecil ni apa semualah tetapi kita nak tengok penentangan masyarakat tempatan ini. Iaitu yang mana hampir di semua negeri ada hampir di semua negeri. So kamu kena ingat nama-nama tokoh dan juga negeri-negerinya. Contohnya Tok Janggut. Okey, di mana? Di Kelantan. Iaitu apa yang dia tentang? Dia menentang cukai, peraturan cukai dan juga kekerasan pentadbiran ketua jajahan Pasir Putih. Peraturan cukai dan juga kekerasan pentadbiran. Itu Tok Janggut. Kemudian kalau kita tengok yang kedua iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Dia menentang apa? Menentang pengenalan pentadbiran barat dan undang-undang tanah. Ingat itu. Iaitu kalau Haji Abdul Rahman Limbong, dia menentang berkaitan dengan undang-undang tanah dan pentadbiran barat. Itu Haji Abdul Rahman Limbong. Kita tengok
sebelah ini dulu sebelah Semenanjung Tanah Melayu dulu. So kita tengok yang ketiga, Datuk Maharaja Lela. Di mana Datuk Maharaja Lela menentang British sebab apa? British mengambil alih kuasa sultan, hak mengutip cukai dan mencabuli adat resam Melayu. Yang itu. Okay. So siapa yang mengambil alih kuasa sultan ini? Siapa yang mengambil alih hak mengutip cukai? Siapa yang mengambil mencabuli adat resam orang Melayu? Iaitu pegawai British, resident British yang bernama siapa? Yang bernama J.W.W. Birch. Okey. Itu penentangan Datuk Maharaja Lela. Yang keempat, kita nak tengok di sini iaitu Yang Tuan Antah. Di mana Yang Tuan Antah? Di Negeri Sembilan. Datuk Maharaja Lela tadi di Perak, kemudian Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan yang menentang campur tangan British di Sungai Ujong. Kemudian Dol Said. Dol Said di mana? Di Naning. Dol Said di Naning. Naning enggan bayar cukai kepada British. Dan juga kalau di Sarawak kita tengok ada Sharif Masahur. Iaitu apabila kewibawaan beliau sebagai pemimpin tergugat bila Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey. Lupa terlepas satu, Datuk Bahaman. Datuk Bahaman di Perak, di Pahang. Datuk Bahaman dia menentang kerana apa? Kerana hilang hak mengutip cukai dan pembinaan balai polis. Ini penting. Okey, balai polis tanpa pengetahuan dia. Suka hati je buka balai polis di kawasan dia. Kemudian kita ada Mat Saleh di Sabah. Kerana apa Mat Saleh menentang? Kerana SBUB mengambil alih hak memungut cukai. Dan Rentap, kita tahu Rentap menentang James Brooke. Kerana apa? Dituduh sebagai lanun oleh James Brooke. Itu di Sarawak. Dan juga Mat Satur yang memperjuangkan kedaulatan tanah air. So bermakna penentangan mereka ini semuanya bersebab. Semuanya ada sebab. Jadi mungkin kamu akan tanya, cikgu, macam mana nak ingat semua ni? Okey, kamu kena faham cerita dia. Kena faham cerita dia dan kena faham lokasi dia. Sebagai contoh, kalau kita lihat nanti ni, kita akan tengok satu-satu ya. Baik. Itu berkaitan dengan penentangan tokoh-tokoh tempatan. So ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang penentangan oleh 10 orang tokoh tempatan penentangan terhadap British. Okey. Dan kita lihat di sini penentangan masyarakat ini, apakah matlamat mereka? Matlamat mereka sebenarnya untuk mempertahankan hak saja dan kedudukan pemerintah tempatan. Maknanya kedudukan pemerintah tempatan tu siapa cikgu? Iaitu pemerintah tempatan ini bermaksud sultan dan pembesar-pembesar. So diorang ni menentang British sebab apa tahu? Sebab British bila mengubah pentadbiran barat, mengubah pentadbiran tempatan, maka akan hilang hak sultan, akan hilang hak kedudukan pemerintah si pembesar-pembesar itu. Jadi itu yang sebenarnya mereka tentang. Dan kemudian mereka nak mengembalikan dan mengelakkan sistem pentadbiran dan mengekalkan, mengembalikan dan mengekalkan, bukan mengelakkan, mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana yang sedia ada. Dan mereka menentang pentadbiran dan peraturan baharu yang dianggap menyusahkan hidup rakyat tempatan. So ingat 3 sebab. Kenapa? Pertama, ingat mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah. Yang kedua iaitu mengembalikan sistem pentadbiran tradisional. So pertama mempertahankan hak. Yang kedua mengembalikan pentadbiran tradisional. Yang ketiga menentang pentadbiran baru yang menyusahkan hidup rakyat. Dan bentuk penentangan ada 3. Iaitu penentangan secara bersenjata 1, kemudian menggunakan perundangan, undang-undang lah. Dan yang ketiga dengan mencabar perjanjian.
Tapi namun begitu banyak yang melakukan penentangan bersenjata lah. Penentangan bersenjata. So ini adalah berkaitan dengan subtopik yang pertama, iaitu penentangan masyarakat tempatan dan juga matlamat serta bentuk penentangan. So far ada soalan tak? Ada soalan nak tanya tak berkaitan dengan subtopik 7.1 ini? Ada tak apa-apa nak tanya? Okey, tak ada Okey, baik. So, bagus Ikhwan Aziz. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain ada soalan nak tanya? Adam Haris? Okey, Adriana tak ada Okey, baik. Bagus. Baik. Kita lihat penentangan bersenjata. Penentangan bersenjata inilah yang banyak digunakan oleh pahlawan-pahlawan kita. Okey. Dan kebiasaannya, kenapa penentangan bersenjata berlaku? Kerana penduduk tempatan ni tak puas hati dengan pembaharuan yang diperkenalkan oleh British. Dan biasanya diketuai oleh golongan-golongan bangsawan tempatan, para pembesar-pembesar tempatan, pemimpin-pemimpin agama. Dan golongan ini menentang British dengan nekat, dengan teguh untuk melakukan penentangan bersenjata. Sebagai contoh kalau kita lihat Dul Said. Penentangan pertama yang berlaku di tanah Melayu menentang British adalah Dul Said. Ingat sebab itu dimulakan dengan Dul Said. Ingat Dul Said antara nama-nama penting dalam sejarah negara kita iaitu Dul Said. So yang ini yang juga dikenali sebagai penghulu Naning, Seri Merah Raja Dul Said. Baik. Kenapa penentangan? Kenapa beliau menentang? Sebab British mengenakan bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 terhadap Naning. So Dul Said kata Naning ialah sebuah negeri yang merdeka, bukan duduk di bawah Melaka. Sebab waktu itu British, kalau kita lihat di sini yang ini yang ini Melaka. So Naning ni sebenarnya adalah yang warna kuning tu Naning. So British berada di Melaka. British berada di Melaka, di kawasan Melaka ni. Jadi British kata, Naning pun sebenarnya termasuk dalam Melaka. Dul Said kata apa? No. Tidak. Dul Said kata Naning ni bukan Melaka. Jadi British tetap kata Naning itu sebahagian daripada Melaka. Jadi apa yang berlaku adalah peristiwa penentangan di mana Dul Said, ingat dia ada 2 kali peperangan. Dul Said mula-mula bermuafakat dengan pemimpin Rembau, berpakat dengan orang Melayu dari wilayah yang lain untuk menentang British. Antara orang-orang yang membantu beliau yang Tuan Muda Raja Ali daripada Rembau, Pembesar Seri Menanti, kemudian Penghulu Gemencih, kemudian juga Datuk Kelana Sungai Ujong, kemudian juga Penghulu Remai dan juga Richard, serta juga Penghulu Linggi, Johor dan juga Ulu Muar. Ramai pembesar join. Jadi 4,000 orang hulu bala Melayu telah berjaya dikumpulkan dan Dul Said, hasilnya Dul Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British dalam Perang Naning yang pertama. Ingat dalam Perang Naning yang pertama Dul Said menang. Malangnya muafakat antara Dul Said dengan pembesar Melayu tak kekal kerana British telah berjaya memecah belahkan pakatan itu. Muafakat tu kerjasama. Permuafakatan tu maknanya kerjasama Dul Said dengan pembesar Melayu tu, itu yang menyebabkan dia menang. Tapi bila British berjaya memecah belahkannya, maka menyebabkan Dul Said keseorangan. So ada yang tanya, macam mana cikgu? Sebenarnya British telah berjumpa dengan pembesar-pembesar lain ni tau. British berjumpa dengan pembesar Seri Menanti, kemudian berjumpa dengan Penghulu Gemencih, berjumpa dengan Penghulu Remai dan Richard. Dia kata apa? Kau janganlah tolong Dul Said lagi kan. Tak apa, aku beri bantuan dari segi kewangan tempat kau. Aku bagi duit, aku bagi kawasan, aku bagi kuasa pada kau. So kau jangan tolong Dul Said lah. Kan?
Jangan tolong Dul Said jadi di situ menyebabkan mereka rasa macam ush kan, tak payah tolong lagi lah. Jadi sebab itu yang Tuan Rembau dan pembesar-pembesar lain enggan beri bantuan lagi kepada Dul Said dalam perang Naning yang kedua. Dan perang Naning kedua inilah menyebabkan Naning kalah, Dul Said kalah. Dan British berjaya menakluki pusat pentadbiran Naning iaitu Tabuh dan menyatukan Naning dengan Melaka. Setuju tak cikgu cakap bahawa sebenarnya kekalahan pemimpin kita Dul Said ini sebenarnya bukan sebab orang lain, tapi sebab orang kita sendiri. Betul tak? Nampak tak? Ya, sebab apa? Ada pengkhianatan. Kemudian memutuskan hubungan. Nampak tak macam ni? Oleh kerana diberi keistimewaan oleh British, diugut oleh British, langsung tak nak bantu Dul Said. Kesian kan? Jadi adakah kekalahan tu kerana British? Tak. Kekalahan tu kerana orang tempatan sendiri yang tak nak tolong. See? Pengkhianatan kat situ. Take note benda tu ya. Baik. Kita lihat yang kedua. Iaitu Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan juga kalau kita lihat Yang Tuan Antah ialah anak Raja Raden Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti. Dan kenapa beliau menentang? Sebab penentangan kerana British campur tangan di Sungai Ujong yang menggugat kedaulatan bangsa, dan beliau bimbang sebenarnya British akan meluaskan kuasa ke wilayah di sekitarnya. Jadi apa yang Tuan Antah buat? Ingat Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan beliau juga memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. Dan British berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah di Paroi dan juga Bukit Putus. Dan pada 1786 baginda berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois. Melalui rundingan ini, Yang Tuan Antah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti oleh British, dan Yang Tuan Antah tidak lagi menentang British. Nampak tak Sebenarnya orang kita bila diberi imbuhan, bila diberi jawatan, bila diberi kekuasaan, langsung dah tak nak menentang. Apa ni? Kan? Ya, kena suat ya, gila kuasa. Jadi, mungkin dia sebenarnya menentang, mungkin mereka ada alasan mereka sendiri. Kalau kita tanya pada Yang Tuan Antah, kenapa macam tu? Mungkin Yang Tuan Antah kata apa? Bukan tak nak menentang lagi, tapi kalau menentang nanti British pula akan serang rakyat kami. Jadi better rasa macam daripada menyusahkan rakyat, baiklah better ikut je lah kehendak British. Nampak tak? Ingat tau, tugas seorang pemimpin ni berat. Macam ketua kelas. Ketua kelas. Okey, kamu ingat kat sekolah ketua kelas. Ketua kelas, bila kelas bising. Bila kelas bising, cikgu tengok. Okey, cikgu kata, apa pasal bising? Kan? Siapa yang cikgu cari dulu? Cikgu cari ketua kelas, betul tak? Cikgu cari ketua kelas. Ketua kelas. Apa pasal kau tak bising? Asal kau tak bising. Apa pasal kau tak jaga kawan-kawan kamu ni? Asal buat bising? Jadi dia kata apa? Tak apalah kalau macam tu, saya lah jadi saya mengaku saya tak dapat nak kawal kelas. Ketua kelas, even pengawas pun akan dipanggil. Mari sini. Okey, ketua kelas dengan pengawas semua duduk luar. Kenapa tak pandai jaga kelas semua? Betul tak? Jadi sebab itu kalau kita lihat kuasa pada ketua kelas dan pengawas itu besar. Kadang-kadang kalau ketua kelas yang baik dia kata apa tahu? Tak apalah cikgu, janganlah hukum kawan-kawan saya ni, tak apalah, memang saya yang salah, tak apa. Okey, dendalah saya. Maknanya apa? Itu pemimpin yang betul. Demi menjaga keselamatan anak buah, ketua kelas
okey, mengaku, ya cikgu, saya yang salah. Nampak ketua kelas? Itu baru ketua kelas yang betul. Ini tak ketua kelas, apa pasal bising ni? Dia cikgu, dia. Dia cikgu, dia. Kan. Lepas tu dia cikgu, dia. Kan tunjuk-tunjuk dah. Saya tak bising, saya dah pesan cikgu. Saya dah pesankan dia orang jangan bising, tapi dia orang bising cikgu, dia. Apalah ketua kelas ni. Kan. Jadi ketua kelas kena bertanggungjawab semasa dia sisi. Ya betul. Lebih kurang samalah tu kan. Pembutakan tu. Jadi kalau kita lihat okey, yang tuan Antas sebenarnya terpaksa menerima bantuan daripada British itu supaya apa? Supaya British tidak lagi mengganggu-gugat keamanan rakyat di Negeri Sembilan. Tak apalah, aku ikutkan je lah. Okey, kita ikutkan je lah. Alright. So itu yang tuan hantar. Okey, Datuk Bahaman pun sama juga. Tapi Datuk Bahaman ni dia lebih hebat lagi lah. Kalau kita lihat Datuk Bahaman ni, okey, kalau kita lihat nama asal dia Abdul Rahman bin Imam Noh. Okey, ingat soalan objektif pernah bertanya tentang siapakah Datuk Bahaman ini, iaitu nama penuh dia Abdul Rahman bin Imam Noh. Okey, dan beliau adalah pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Okey, paling penting, kenapa dia menentang British? Kerana beliau hilang hak mengutip cukai setelah campur tangan British. Okey, kamu kena ingat bila seorang pembesar dia diperintah oleh sultan. Sultan kata apa? Okey, Sultan Pahang. Kata apa tau? Okey, Datuk Bahman, kamu akan mentadbir kawasan Temerloh. Maka segala kutipan cukai akan kamu kutip. Dan sebahagiannya akan diberikan kepada beta. Dan sebahagian lagi kamu boleh ambil. Dan kamu jagalah keamanan daerah kamu. Itu tugas pembesar. So Datuk Bahman kata, okeylah. Tiba-tiba bila British masuk, British kata apa? Oh, kami yang ditugaskan mengutip cukai. Kamu dah tak boleh kutip cukai. Apa hal? Tiba-tiba Datuk Bahman hilang hak mengutip cukai. Dan kemudian British, satu lagi sebab dia itu apa tahu? British bina pula balai polis di Lubuk Terua tanpa pengetahuan dia. Dahlah Sultan bagi kat dia Temerloh tu, bagi kawasan Temerloh. Tiba-tiba British datang buka balai polis. Aku tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba, British datang buka balai polis. Ini sudah melampau. Kan? Nampak tak? Jadi, itu yang menyebabkan dia menentang. Dan kita tahu bahawa peristiwa penentangan ini, beliau telah melancarkan serangan dan gerakan menentang British dengan bantuan para pembesar ini. Pertama Tok Gajah, kemudian juga Mat Kilau pada tahun 1891. Dan pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya telah menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Namun begitu British bertindak balas dengan menghantar Colonel Walker dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Dan pada akhirnya Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Dan peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Pahang. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu ada cerita di sebalik dia. Sebenarnya, ni ada cerita sebalik dia. Sebenarnya Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau ni dia terpaksa berundur. Kerana apa? Memikirkan keselamatan para penduduk di negeri Pahang. Kamu tahu, tentera-tentera British ni, diorang memburu tahu. Tentera British ni buru Datuk Bahaman, buru Tok Gajah, buru Mat Kilau, sampai satu kampung. Ada satu kampung tu, kampung apa nama dia? Cikgu tak ingat. Kampung kat Pahang tu. Dikatakan kampung itu telah menyembunyikan, orang kampung menyembunyikan Datuk Bahaman, Tok Gajah dengan Mat Kilau di kawasan itu. Jadi diorang tanya seorang-seorang tau. Tentera British tanya seorang-seorang. Di mana Tok Janggut? Di mana Datuk Bahaman? Di mana Tok Gajah? Di mana Mat Kilau? Dia tanya-tanya. Tak ada seorang pun yang mengaku. Padahal diorang tahu. Jadi apa yang British buat? British telah bakar seluruh kampung. Bakar rumah seluruh kampung tu dan menyebabkan habis ramai yang terbunuh. Sampai macam tu sekali.
Jadi bila dah tak jumpa, tentera British balik. Datuk Bahman, Tok Gajah dengan Mak Kilau datang balik tengok kampung tu, sedih. Dia orang siap tanam balik mayat-mayat yang terbakar tu semua, okey, mayat terbunuh tu semua, okey, dia korek semua, tanam balik. Kemudian barulah dia orang kata apa? Kita tak boleh duduk kat Pahang lagi. Kalau duduk kat Pahang lagi, dia orang buru kita, orang-orang kampung yang akan kena seksa dengan tentera British. Sebab itu dia orang berundur ke Kuala Tembeling dan berundur ke Kelantan dan Terengganu. Nampak tak? Pengorbanan Datuk Bahman dan Tok Gajah serta Mat Kilau. Dia orang pergi sana, dia orang tukar nama. Dia orang tukar nama. Seorang pun tak kenal. Ya. Ya, Rahman. Jadi inilah kisah pengorbanan-pengorbanan tokoh-tokoh kita. Jadi itulah yang berlaku. Alright. Okey, secara umumnya, okey. So ada yang tanya, adakah pemerintah British iaitu Ratu British tahu apa yang mereka lakukan? Okey, sebenarnya okey, pemerintah British sebenarnya tak tahu. Tak tahu. Tetapi okey, kita tahu bahawa para kita kata sebagai pemerintah-pemerintah British yang ada di tanah Melayu ini, mereka ingin mencapai matlamat by hook or by crook. Maknanya sama ada gunakan cara yang baik atau guna cara yang tak baik, yang penting kita mesti dapat. Jadi sebab itu mereka sanggup melakukan kekerasan walaupun bertentangan dengan dengan cara British yang sebenar. Jadi ini menyebabkan kalau kita lihat apa yang berlaku di kawasan Tanah Melayu ni sebenarnya di peringkat Parlimen British, di peringkat British di London, dia orang tak tahu. Yang dia orang tahu, kat sana penduduk-penduduk telah pun menerima kehadiran British, menerima pentadbiran British. Padahal dia orang tak tahu sebenarnya pentadbiran British kat sini telah memaksa penduduk-penduduk untuk menerima cara pentadbiran British. So dia orang tak tahu sebenarnya. Dia orang tak tahu. Kesimpulan dia. Tapi akhirnya dia orang tahu juga. Dia orang tahu juga. Iaitu apabila berlakunya peristiwa Malayan Union. Tak apa, itu nanti kami belajar masa tingkatan 4. Malayan Union ya. Baik. So kita telah lihat tentang tentang 3 pahlawan iaitu Dor Said, kemudian Yang Tuan Antah dan juga Datuk Bahaman. Okey. Baik, tak ada soalan lagi cikgu rasa apa yang mereka rasa bila dapat tahu? Okey. Bila dapat tahu, mereka rasanya tidak melakukan apa-apa pun. Okey, British tak melakukan apa-apa pun. Cuma British hanya menganggap itu sebagai satu kesalahan dan British sanggup untuk berunding menukarkan sesuatu itu kepada yang lebih baik. Cuma untuk menghukum orang-orang yang melakukan pegawai-pegawai British yang melakukan jenayah itu tidak dilakukan, tidak dihukum. Sebagai contoh tahun 1946 semua raja-raja Melayu telah dipaksa menandatangani perjanjian untuk menerima Malaya Union. Dipaksa oleh Sir Harold McMichael, pegawai British. Kamu tahu, Harold McMichael minta tanda tangan daripada Sultan dengan menggunakan ugutan, desakan, tipu helah, paksaan. Kamu bayangkanlah macam mana pegawai British boleh paksa Sultan. Kita ni kalau jumpa Sultan pun, ampun tuanku. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Patik. Macam tu begitu hormat sekali. Tapi pegawai British nak minta tanda tangan Sultan, siap ugut lagi. Dia ugut macam mana? Lebih kurang macam ni lah. Tuanku diminta untuk sign, untuk tanda tangan perjanjian ini perjanjian ini. Kalau tuanku tak sign tak apa, tapi nanti kalau katakan tuanku diturunkan tahta, anak tuanku naik menjadi sultan, saya tak tahu Tapi saya tak paksa. Saya nasihatkan tuanku untuk tanda tangan lah. Saya menasihatkan tuanku untuk tanda tangan lah. Tak paksa, tapi kalau tuanku tak sign, nanti tuanku akan diturunkan tahta. Jadi fikir-fikirlah.
Ah, ya, dia nampak nasihat Dia punya nasihat mesti diambil. Nasihat tapi ugut. Ya, betul. Nasihat tapi ugut. Kan. Nasihat saya ni, yalah saya nasihatkan aja kan. Saya nasihatkan aja. Tapi kalau tak nak ambil, kan kesannya nanti tuanku kena turun tahta lah. Akan diturunkan tahta ya. Sebab kami ada kuasa untuk turunkan tahta tuanku. Ya. Dan digantikan oleh anak tuanku. Tapi saya nasihatkan aja lah. Lebih baik tuanku sign lah kan. Saya nasihatkan je ni kan. Jadi, ni nasihat ke apa? Good ni. Itulah. Jadi, itulah punca utama. Jadi, bila dah buat macam tu, bila Sir Harry Michael dapat tanda tangan semua, dapat tanda tangan semua sultan-sultan tu, dia balik, dia kata apa? Tengok ni, dia bagi tahu Parlimen British, kami dah dapat semua sultan-sultan sign. Dah dapat tanda tangan semua sultan-sultan ni. Dia orang setuju untuk Malay Union. Okey. Tapi nasib baiklah sultan-sultan ni bijak. Sultan-sultan ni hantar surat. Okey, hantar surat kepada Parlimen British. Sebenarnya kami telah diugut. Sebenarnya kami telah dipaksa. Sebenarnya kami telah diberi tak cukup masa untuk berbincang dulu. Barulah Parlimen sedar. Parlimen kata, ya ke? Ya. Kemudian Parlimen British kata apa tau? Sebenarnya tindakan Sir Harry Michael ini memang salah. Memang salah. Tapi tak apa. Kami akan hantar 2 orang pegawai kami untuk tengok betul ke korang ni apa tanah Melayu menentang Melayu Union. Dia hantar 2 orang. LD Gammons dengan David Rhys Williams. Dua-dua adalah menteri di Parlimen Britain. Dia hantar ke tanah Melayu. Bila hantar ke tanah Melayu, dia sendiri tengok tau. Uish, dia pergi ke Alok Star. Dia pergi Alok Star nah. Dia pergi Alok Star, ramai orang duduk tepi jalan, duduk pasang poster. Kami tak mau Malayan Union. Kami nak tanah Melayu. Kami tak mau Malayan Union. Orang Kedah kata lah. Orang Alok Star. Ramai, beribu. Orang boy. Beribu duduk tepi jalan. Duduk menentang. Pegawai Parlimen British kata apa? Ush, betul lah dia orang ni menentang. Lepas tu dia orang pi pula KL, pi Penang. Lepas tu dia orang 2 orang menteri Britain tadi pi Johor. Memang nampak semuanya menentang. Barulah dia orang balik ke Parlimen Britain, dia kata apa? Okey, menurut kami dah melawat tanah Melayu. Betul lah, memang penduduk-penduduk dan raja-raja Melayu semua menentang Melayu Union. See? Barulah Parlimen Britain kata apa? Okeylah, kita tukar Melayu Union ini kepada Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak? Sebenarnya British sebenarnya dia ada sikap tolak ansur juga. Okey, ada sikap tolak ansur juga dan dia menerima pendapat orang lain. Cuma pegawai-pegawai itu yang sebenarnya dia nak mencapai matlamat, nak tunjuk dia memang power, nak tunjuk dia boleh buat kerja, maka dia nak supaya dia punya matlamat tercapai. So dia akan gunakan sama ada kekerasan ke, tipu helah ke, dia nak juga. Dia gunakan sebenarnya. So kita kata British, boleh kata bertolak ansur jugalah. Bertolak ansur juga. Right. So itu sedikit sebanyak berkaitan dengan British dan juga penentangan-penentangan oleh rakyat tempatan. Right. So kita dah tengok berkaitan dengan Dor Said, Yang Tuan Antah dan juga Datuk Bahaman. Kita nak tengok di Rentap. Okey, bila disebut Rentap, kamu kena ingat dia punya lokasi di Sarawak dan kamu kena tahu siapa dia menentang. Of course, kalau Sarawak dia menentang James Brooke. Okey, James Brooke ya. Dan kita tahu nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud penggoncang dunia. Dan digelar Raja Ulu dan Raja Darat dan merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas. Jadi kalau kamu perasan kamu tengok tak yang berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu perluasan kuasa British di Sarawak dan Sabah. Yang kita baru belajar itu, yang mana ada Pangeran Raja Muda Hashim, kemudian Pangeran Indra Mahkota, kemudian ada James Brooke, kemudian ada Sultan Omar Ali Saifuddin, betul tak? Sultan Brunei tu kan. Kamu perasan tak? James Brooke diberikan tanah, diberikan kawasan kerana apa?
berjaya menentang, berjaya menamatkan penentangan orang tempatan di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Betul tak? Ah, so penentangan orang tempatan di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas itu adalah berkaitan dengan penentangan rentap lah. Sebenarnya penentangan rentap. Jadi kamu boleh kaitkan, oh bab 5 dengan bab 7 ni ada sedikit-sedikit kaitan dia tentang rentap. Baik. So kalau kita lihat di sini, kenapa rentap menentang James Brooke? Kerana James Brooke, ingat kata kunci ni, James Brooke menuduh rentap sebagai lanon, pirates lah. Dan penempatan orang Iban, okey, maknanya tempat tinggal orang Iban dihapuskan oleh James Brooke. Suka hati dia je kan. Jadi dua sebab inilah menyebabkan rentap menentang, dan kita tahu bahawa rentap telah menyerang kubu Brooke, okey, di Naga Sekerang, dan pegawai James Brooke iaitu Alan Lee terkorban dalam serangan ini. Dan James Brooke telah kembali setahun kemudian, James Brooke pula menyerbu kubu rentap di Sungai Lang, dan rentap telah mengundurkan diri ke Bukit Sadok. Dan kemudian 1857 anak James Brooke pula, bukan anak sebenarnya, anak saudara anak saudara James Brooke iaitu Charles Brooke telah menggempur rentap di Bukit Sadok. Tapi kali ini rentap berjaya mengundurkan, maknanya mengalahkan pasukan tu. Okey, mengalahkan pasukan Charles Brooke. Kemudian setahun kemudian Charles Brooke menggempur lagi kubu rentap di Bukit Sadok untuk kali yang kedua. Okey, gagal juga. 1861 Charles Brooke menyerang lagi rentap di Bukit Sadok untuk yang kali ketiga. Kali ini barulah rentap berundur ke Entabai. Dan rentap meninggal dunia beberapa tahun kemudian kerana sakit. Jadi kalau kita lihat, ada 3 kali penentangan. Bermula dengan James Brooke, kemudian Charles Brooke, okay, dan kali ketiga Charles Brooke. Ya Liana, Entabai ya. Entabai itu nama tempat di Sarawak. Di Sarawak ya. Entabai, dan rentap meninggal dunia di sana. So, kita tahu bahawa rentap adalah merupakan pejuang sejati lah, yang gagah berani ya. Jadi, kita patut mencontohi semangat juang rentap tu Hebat. Kemudian di Sarawak, selain daripada rentap, ada juga Sharif Masahur. Sharif Masahur, kita tahu dia adalah pembesar Sarike. Sarike ni adalah satu kawasan daerah, daerah Sarike, dan Sharif Masahur adalah dia punya ketua pembesar kawasan itu. Dan dia dilantik oleh Sultan Abdul Mumin, iaitu Sultan Brunei lah. So, sebab-sebab penentangan kerana apa? Kerana Sarike itu diletakkan di bawah pentadbiran Brooke, yang menyebabkan kewibawaan Sharif, maknanya dia punya kuasa Sharif Masahur ini tergugat. Jadi beliau, Sharif Masahur ni nak usir, nak halau James Brooke untuk supaya dapat kembalikan kuasa pembesar tempatan. Jadi kalau kita lihat, ini dia ada cerita sedih sikit lah. Pada tahun 1860 ini, Sharif Masahur merancang untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching dengan mengadakan pakatan sulit. Ingat, Sharif Masahur ada pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong. So ingat nama ni lah, Sharif Masahur dengan juga Datuk Patinggi Abdul Ghafur. Dan beliaulah yang mengajak orang Melayu dan Dayak menyertai pakatan ini. Dan yang bestnya, Sharif Masahur dia guna jalan laut untuk menyerang Kuching. Manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur pula dia melancarkan serangan dari arah timur. Maknanya serangan daripada dua-dua arah. Satu daripada barat, satu daripada timur. So serangan itu dilakukan, dan malangnya Brooke berjaya mematahkan serangan ini sebab Brooke ada kapal perang. Kan? Iaitu kapal perang, kalau tak silap cikgu, kapal perang dia adalah Royalist. Ya, kapal perang Royalist. Okey. Dan senjata-senjata moden. Jadi kedua-dua pejuang ini, iaitu Sharif Masahur dan juga Datuk Patinggi Abdul Ghafur, telah dibuang negeri oleh Brooke. Okey, ditangkap dan dibuang negeri. Tak boleh duduk di Sarawak lah.
Ketua Cikgu Datuk Patiga Abdul Gapur telah dihantar ke Singapura dan Syahrir Masahur telah dihantar ke Melaka. Either one lah macam tu. Dihantar ke Melaka. Macam tu. So mereka telah dibuang negeri oleh James Brooke. Nampak tak? Penentangan-penentangan telah dilakukan oleh Syarif Masahur. Hebat. Tok Janggut. Seterusnya Tok Janggut lagi sedih. Ingat soalan pernah tanya tentang Tok Janggut dan nama betul dia ialah Haji Hassan bin Munas. Okey, dan beliau menerima pendidikan di Kelantan dan di Mekah sebab penentangan mereka, sebab penentangan Tok Janggut kerana menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu ketua jajahan Pasir Putih. Kemudian beliau juga menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1919 yang mewajibkan petani bayar cukai tanah. Dan juga satu lagi iaitu kerana semangat jihad menentang British. Ini ada cerita dia, semangat jihad tu. Jihad pengorbanan. Namun begitu, kalau kita lihat dari sudut peristiwa penentangan, Tok Janggut telah mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai oleh British, dan Tok Janggut telah lancarkan serangan ke atas Pasir Putih dengan mendapat sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan Cik Isa Marbol, dan British telah menyerang kubu Tok Janggut yang berada di kampung dalam Pupuh Saring, dan Tok Janggut terkorban dalam pertempuran tersebut. Okey, ini antara cerita di mana kita lihat Tok Janggut sendiri telah terkorban dan juga mayat beliau telah dibawa kita kata diarak sampai ke Pekan Kota Baru, kemudian kakinya diikat ke atas dan tangan ke bawah, digantung. Okey, itu yang berlaku kepada mayat Tok Janggut tu. Kesian. Baik. Ini pengorbanan mereka. Mat Saleh di Sabah. Kalau kita lihat Mat Saleh di Sabah, okey, dan beliau keturunan Bajau dan Suluk. Sebab penentangan beliau kerana menentang tindakan SBUB. Ingat Sabah penentangan terhadap siapa? SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Ini juga yang kamu boleh kaitkan dengan bab yang kelima. Bab kelima sejarah Tingkatan 3 kan? Iaitu perluasan kuasa barat di Sabah dan Sarawak. So SBUB menentang dengan SBUB yang telah mengambil alih hak memungut cukai. Jadi pembesar tempatan kehilangan kuasa. So Mat Saleh adalah pembesar tempatan. So Mat Saleh cuba mengadakan rundingan dengan SBUB namun gagal, dan Gubernur Beaufort menganggap bahawa Mat Saleh ini mengancam kepentingan SBUB. Jadi sebab itu kalau kita lihat, Mat Saleh telah membina kubu di Ranau dan menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Menyerang Dan pada bulan November, Mat Saleh menyerang Ambung, dan William Cowie mengadakan rundingan dengan Mat Saleh di Menggatal pada tahun 1898, dan pada waktu itulah Mat Saleh dibenarkan mentadbir semula daerah Tambunan. Tak apalah, kau ambillah daerah Tambunan ini Mat Saleh. So Mat Saleh kata okey. Tapi pada tahun 1899 setahun je, SBUB tidak menepati janji. Malah mereka mengambil alih pentadbiran di Tambunan. Jadi Mat Saleh mendirikan kubu di Temuh Tambunan, dan pasukan tentera SBUB menyerang kubu Mat Saleh di Temuh Tambunan secara besar-besaran, dan pada serangan itulah Mat Saleh gugur dalam pertempuran di Tambunan pada tahun 1900. Mula-mula Mat Saleh dah serang lokasi SBUB. SBUB dah tak lawan. Okeylah. Kita buat perjanjian. Okey, Tambunan ni kau ambil lah. Lepas setahun je, SBUB ambil balik. Mat Saleh kata apa? Engkau ni kan buruk siku dah bagi, ambil balik. Tak boleh jadi, serang.
Namun begitu, tentera SBB telah menyerang kubu Mat Salleh dan juga Mat Salleh telah terbunuh. Well, kalau kita lihat, tak kira lah orang Barat ke, orang Britain ke, orang Melayu ke apa kan. Kalau selagi dalam hati ada sifat tamak, tamak haloba, selagi ada sifat untuk apa? Untuk menguasai semuanya, jadi macam ni lah. Kan? Menggunakan kekerasan, menggunakan senjata semata-mata untuk mencapai matlamat. Jadi ingat jangan menggunakan kaedah yang tidak sesuai. Tak boleh. Okey. Itu Mat Salleh. Kalau korang ada tanya terus, ada pertanyaan, sila tulis terus tau. Jangan korang tunggu-tunggu. Tanya je. Nanti kan cikgu terus jawab. Okey. Dan mungkin ramai yang dah tepu kot. Tak apa, sikit lagi. Okey. Mat Satur di Sabah. Okey, Mat Satur dengan Mat Salleh, dia ada kaitan. Apa dah korang ni. Okey. Nanti. Mat Satur adalah pemimpin Kadazan Dusun dan beliau merupakan orang kanan dan ketua lieutenant kepada Mat Salleh. Beliaulah bertanggungjawab melindungi kubu Mat Salleh di Tibabar dan juga dikenali sebagai Mat Jatur. So, sebab-sebab penentangan beliau, Mat Satur ini adalah kerana apa? Kerana nak meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Salleh. Bila Mat Salleh mati, so beliaulah Mat Satur ini meneruskan perjuangan memperjuangkan kedaulatan tanah air. Malah Mat Satur mendirikan kubu, kemudian kubu ini dibina bertujuan melambatkan serangan British, dan pada tahun 1900 British berusaha menamatkan kebangkitan Mat Satur dan Mat Salleh, dan akhirnya Mat Satur dan pengikutnya berundur ke Sungai Sunsuron, dan selepas Mat Satur berjaya menawan Kudat, British telah menyerang balas dan mengakibatkan Mat Satur terkorban dalam serangan tersebut. Again, terkorban juga. Okey, baik, itu yang berlaku berkaitan dengan penentangan bersenjata oleh para tokoh-tokoh tempatan. Itu penentangan bersenjata. Macam mana pula dengan penentangan secara mencabar perjanjian, cikgu? Inilah dia. Pencabar perjanjian tak banyak. Kalau kita lihat antara yang mencabar perjanjian, kalau kita lihat di sini, iaitu Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam ialah keturunan Daeng Salili, anak Raja Bugis, dan Datuk Maharaja Lela ini adalah orang besar berlapan perak. Dan bagaimana Datuk Maharaja Lela menentang? Iaitu kenapa dia menentang? Sebab residen British iaitu J.W.W. Bush ambil alih kuasa Sultan. Melampau sangat tu. Yang kedua, pembesar-pembesar yang ada di Perak hilang hak mengutip cukai. Dan residen mencabuli adat resam orang Melayu. Ada adat resam orang Melayu, residen sengaja je melanggar. Contohnya apa? Residen J.W.W. Bush tu masuk rumah orang Melayu pakai slipper. Pakai kasut. Orang Melayu cukup pantang kalau katakan kamu masuk rumah orang Melayu, pakai kasut. Kamu nak bagi tak? Kamu bagi tak kalau ada orang datang rumah kamu, nak masuk rumah kamu pakai kasut? Memang kamu sepak lah dia kan? Tak reti adat kan? Ini residen ini mencabuli adat resam orang Melayu. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya the problem is sultan-sultan semua, terutama sekali Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar Perak telah melakukan perjanjian Pangkor, telah menandatangani perjanjian Pangkor. Dalam perjanjian Pangkor itu, kalau kami ingat lagi bab yang ketiga, bab 3 negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu tentang Perak. Ingat lagi tak? Yang ada perjanjian Pangkor. Kami ingat lagi kan? Bab yang ketiga, negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu negeri Perak yang dikehendaki untuk menandatangani perjanjian Pangkor. So, mereka menentang perjanjian itu balik tau. Jadi, peristiwa penentangan adalah apabila R.C. Woods iaitu seorang peguam daripada Pulau Pinang diupah oleh Sultan Abdullah
dan para pembesar perak untuk memansuhkan perjanjian Pangkor. Maknanya nak batalkan perjanjian tu. Tapi usaha itu gagal. Okey, dan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesarnya pun bila dah gagal, mereka pun mengadakan beberapa mesyuarat sulit untuk menghapuskan JWW Bush. Dan JWW Bush pada 2 November 1875, Bush telah diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arsyad jurubahasanya dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampal pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Dan pada waktu itulah Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil kesempatan untuk membunuh Birch. So pada 2 November itulah JWW Birch telah dibunuh, dan kemudian 2 tahun kemudian apabila dilakukan siasatan, British telah menangkap dan mengenakan hukuman gantung sampai mati. Ingat hukuman gantung sampai mati terhadap 5 orang ini. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur, Pandak Indut dan juga Si Putuk. Manakala yang bersubahat seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. So inilah dia yang dikatakan sebagai strategi yang ketiga, mencabar perjanjian. Kaedah yang kedua, mencabar perjanjian. Kaedah perentangan yang kedua, mencabar perjanjian. Dan kaedah perjuangan yang ketiga iaitu menggunakan sistem perundangan, dan ini dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Tengok benda ni. Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid yang juga dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong. Limbong. So kalau kita lihat di sini, kenapa beliau menentang? Kerana beliau menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu. Ingat Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu, menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Berani betul ni. Peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong telah memohon lesen wakil. Lesen wakil ni maknanya lesen untuk menjadi apa tahu? Untuk menjadi wakil, untuk menjadi peguam kepada rakyat, kepada yang tertuduh itulah. Beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telemong yang menentang pihak kerajaan. Pihak kerajaan British lah. Pihak kerajaan British ini diwakili oleh ranger hutan. Dalam pembicaraan tersebut, pihak peguam cara iaitu pihak pendakwa dan hakim telah gagal menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong. Dia tanya apa? Hakim kata, adakah kamu mengaku bersalah? Tidak. Kerana tanah-tanah ini, kenapa kami nak bayar cukai? Tanah ini milik Allah. Jadi sesiapa pun boleh gunakan. Ini milik Allah. Kita sebagai hamba-Nya kena guna. Langsung diam. Saya nak jawab Pegawai British tak tahu nak jawab apa. Hakim pun tak tahu nak jawab apa. Terkedu. Jadi ini menyebabkan perbicaraan itu ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Dan akhirnya perbicaraan itu ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. So Haji Abdul Rahman Limbong menang dalam mahkamah tersebut. Tetapi apabila berlaku kebangkitan tani pada 1928, iaitu kebangkitan para penduduk petani-petani yang nak menentang British itu, bila mereka bangun menentang British, British mula-mula tangkap siapa? Kita tahu, kita tangkap dia, Haji Abdul Rahman Limbong. Sebab pastinya dia yang buat kerja ni. So British tangkap Haji Abdul Rahman Limbong, padahal orang lain yang buat. Orang lain yang berjuang, petani-petani berjuang, Haji Abdul Rahman Limbong yang kena tangkap. Sebab dituduh menghasut. Menghasut maknanya mengapi-apikan, suruh menentang British lah. Jadi oleh sebab itu beliau dibicarakan dan dibuang negeri ke Mekah. Rasa-rasanya banyak tokoh tempatan yang menentang British, beliaulah yang paling beruntung kerana dibuang negeri ke Mekah. Buat haji tiap-tiap tahun Jadi itulah yang berlaku berkaitan dengan kesemua
okey, ke semua tokoh-tokoh tempatan. Bermakna okey, kita telah lihat tokoh-tokoh tempatan kita yang telah menggunakan 3 cara, iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan juga menggunakan sistem perundangan. Okey, untuk mencabar perjanjian hanya seorang saja, iaitu Datuk Maharaja Lela. Manakala yang menggunakan sistem perundangan juga seorang saja, iaitu Haji Abdul Rahman Lembong. Tetapi yang lain-lain semuanya menggunakan perjuangan ataupun penentangan bersenjata. Inilah okay, dikatakan sebagai penentangan yang dilakukan oleh rakyat tempatan. Okey, ada soalan nak tanya? Ini habis part 1. Ada nak tanya apa-apa? Okey. Jadi cikgu buka kepada soalan untuk kamu boleh tanyakan apa juga jenis